Saudara, hari ini kita akan tengok kemahiran menulis berkaitan dengan menulis perenggan pendahuluan. Objektif kita pada hari ini, pada akhir pelajaran, kamu perlu dapat membina satu perenggan pendahuluan tentang cara-cara mengekalkan perpaduan berdasarkan maklumat yang diberi. Yang kedua, kamu perlulah boleh menyalin sekurang-kurangnya 2 contoh ayat perenggan pendahuluan dalam latihan yang cikgu akan bagi nanti. Okey, jadi apa yang kamu akan belajar? Yang pertama, jenis-jenis ayat dalam perenggan pendahuluan. Kemudian yang kedua, teknik menulis. Cikgu akan bagi acuan. Dan yang ketiga, contoh-contoh yang kamu boleh tengok untuk menulis pendahuluan. Okey, akhir sekali latihan. Okey, yang pertama, jenis-jenis ayat yang akan kamu guna dalam perenggan pendahuluan. Yang pertama, ayat tema ataupun singkatannya AT. Ayat tema ni menyatakan tema atau topik umum bagi sesuatu karangan yang umum. Okay? Contohnya, jiran merupakan orang yang paling dekat dengan kita selain keluarga kita sendiri. Okay. Untuk ayat yang ni, temanya adalah jiran. Ini contoh ayat lah. Okay. Yang kedua, ayat rangsangan ataupun singkatannya AR ataupun AC. Mengandungi contoh, bukti atau huraian bagi tema. Macam tadi tema kita adalah jiran, jadi kita kena buat huraian tentang jiran. Okey. Contoh, jiran penting kepada kita kerana mereka lah tempat paling mudah untuk kita mengadu nasib sekiranya dalam kesusahan. Okey, yang ketiga ayat arahan ataupun singkatannya AA. Apa dia ayat arahan? Okey, ayat arahan ialah ayat penegas atau rumusan yang menyatakan kehendak soalan. Okey, maksudnya yang ini macam ayat penutup lah. Kehendak soalan tengok balik kepada soalan. Okey, contohnya terdapat banyak cara yang boleh dilakukan bagi mengekalkan keharmonian dalam hidup berjiran. Jadi kehendak soalannya cara-cara mengekalkan keharmonian dalam hidup berjiran. Okey, yang ni secara umum. Sekejap lagi cikgu akan bagi teknik menulisnya macam mana. Jadi kita akan cuba buat. Okey, teknik menulis perenggan pendahuluan. Okey, yang ini acuan yang cikgu kata cikgu nak bagi tu. Okey, acuan teknik menulis perenggan pendahuluan. Untuk memulakan perenggan pendahuluan, kamu kena jarakkan sedikit. Okey, satu jari. Okey, tulis ke tengah sikit, satu jari. Mulakan dengan penanda wacana yang sesuai. Okey, guna penanda wacana yang sesuai. Kemudian baru kamu pergi kepada tema. Tema daripada soalan lah. Okey. Kemudian dalam tema tu bagi tahulah keadaan bagi sesuatu, contohnya amalan menabung. Amalan menabung semakin dilupakan. Contohnya. Kemudian ayat kedua adalah ayat contoh. Okey, huraian kepada tema itu tadi. Ayat ketiga ayat penegasan contoh atau huraian jika ada. Macam tadi dalam tiga ayat contoh jenis-jenis ayat tadi, ayat penegasan contoh tak ada. Yang ni tambahan saja. Okey, yang akhir sekali ayat arahan untuk menulis kehendak soalan. Okey, yang secara umum je dulu. Nanti kamu akan tahu macam mana cara nak guna teknik acuan ni. Okey. Okey, tengok contoh soalan. Penggunaan telefon pintar dalam kalangan masyarakat semakin meluas. Huraikan kebaikan-kebaikan penggunaan telefon pintar. Okey, untuk soalan ini temanya adalah penggunaan telefon pintar. Okey, kehendak soalan iaitu apa yang soalan nak kamu buat. Soalan nak kamu buat kebaikan-kebaikan penggunaan telefon pintar. Okey. Jadi contoh jawapan, okey, pada zaman digital ini. Okey, yang ini adalah penanda wacana. Penggunaan telefon pintar. Ini adalah tema. Sangat meluas secara global. Yang ini nanti bagi tahu tadilah keadaan ataupun situasi. Sangat meluas ke, sangat dipandang tinggi, sangat bagus ke.
semakin meningkat, semakin dilupakan. Itu adalah keadaan ataupun situasi. Bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Itu adalah bonus lah. Kalau kamu masukkan peribahasa, itu adalah bonus. Okay, itu ayat pertama. Saya ulang balik. Pada zaman digital ini, penggunaan telefon pintar sangat meluas secara global bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Masukkan penanda wacana, masukkan tema dan keadaan. Ayat kedua. Telefon pintar bukan lagi sebagai alat perhubungan, malah mempunyai pelbagai fungsi yang semakin hari semakin canggih. Okay, ini adalah ayat contoh atau huraian kepada tema. Antaranya kita boleh melayari internet, mendengar muzik, menggunakan kamera dan sebagainya. Ini ayat huraian kepada tema. Oleh itu, terdapat banyak kebaikan yang diperoleh daripada penggunaan telefon pintar kepada masyarakat pada zaman sekarang. Okey, nampak? Dia nak bincangkan tentang kebaikan telefon pintar. Jadi, kamu masukkan dalam ayat terakhir itu. Okey. Jelas cakap tu? Okey, cuba kita tengok latihan. Tulis perenggan pendahuluan berdasarkan soalan di bawah. Ini TP1, TP2, TP3, TP4, TP5. TP1 ni semuanya cikgu akan bagi jawapan. Untuk TP1 je lah. TP2 kamu boleh isikan jawapan. TP3 kamu dapat buat dengan baik. TP4 kamu boleh bina sendiri perenggan pendahuluan sendiri. TP5 kamu bina sendiri dan dengan ayat yang sangat baik. Okey. Okey, tengok contoh satu. Kes kemalangan jalan raya sering meningkat terutama pada musim perayaan. Berikan pendapat anda tentang langkah-langkah untuk mengurangkan kemalangan jalan raya di negara kita. Okey, untuk soalan ini temanya adalah kemalangan jalan raya. Keadaannya semakin meningkat. Okey. Mesti tahu temanya kemalangan jalan raya, keadaannya semakin meningkat. Okey, contohnya ketika sambutan Hari Raya, sambutan Tahun Baru Cina ataupun waktu cuti umum. Okey, kemudian ayat ketiga, ayat arahan. Soalan nak kamu buat tentang langkah-langkah untuk mengurangkan kemalangan jalan raya. Langkah-langkah ataupun usaha-usaha. Samalah. Okey, jadi untuk memulakan jawapan, cikgu dah bagi dulu penanda wacana yang sesuai untuk perenggan pendahuluan. Kamu semak balik buku penulisan kamu. Okey, tengok. Pada zaman modernisasi ini. Boleh juga. Pada zaman pasca kemerdekaan ini. Pada zaman globalisasi ini. Pun boleh. Yang cikgu suruh kamu hafal. Pada zaman modernisasi ini. Okey. Kemudian tempat kosong kedua. Temanya apa? Kemalangan jalan raya semakin meningkat. Semakin meningkat. Kejadian ini sering berlaku ketika sambutan Hari Raya Tahun Baru Cina atau cuti umum. Oleh yang demikian, terdapat banyak usaha-usaha untuk mengurangkan kemalangan jalan raya. Okay. Itu contoh jawapan. Kamu boleh buat. Cuba buat ayat sendiri pun boleh. Lagi bagus. Terusnya. Tengok soalan 2. Amalan menabung perlu dipupuk oleh ibu bapa kepada anak-anak sejak awal lagi. Nyatakan kebaikan-kebaikan yang diperoleh dengan amalan menabung ini. Okey, tema adalah amalan menabung. Semakin dilupakan kan, semakin diamalkan. Boleh tulis. Okey. Kehendak soalan kebaikan-kebaikan amalan menabung. Okey, jadi jawapannya kamu mulakan macam tadi. Pada zaman modernisasi ini, amalan menabung semakin apa? Semakin banyak diamalkan oleh keluarga zaman sekarang. Contohnya. Okey. Jadi, uraikan lagi tentang amalan menabung. Okey. Amalan menabung ini sangat perlu dilaksanakan sejak awal lagi, seperti membentuk buluh biala dari lebungnya. Mesti diamalkan sejak kanak-kanak lagi. Kemudian sambung ayat yang ketiga. Banyak kebaikan yang diperoleh daripada amalan menabung ini. Okey. Biar ini sajalah. Okey.
Yang ketiga, macam ni, Damia telah menyertai pertandingan menulis esei. Tajuk esei tersebut ialah cara-cara mengekalkan perpaduan negara. Jadi tema tentang perpaduan negara. Kehendak soalan, cara-cara mengekalkan perpaduan negara. Jadi jawapan, pada era modernisasi ini, perpaduan negara semakin dititik beratkan oleh kerajaan kita. Okey. Perpaduan negara sangat penting untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang membangun dan maju. Kemudian, terus masuk dengan cara-cara dia. Terdapat banyak cara yang boleh digunakan, yang boleh dilaksanakan oleh pelbagai pihak bagi mengekalkan perpaduan negara. Okey, cukup 3 ayat. Okey, yang keempat, pencemaran alam sekitar semakin membimbangkan. Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran alam sekitar berlaku. Tema, pencemaran alam sekitar. Kehendak soalan, faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran alam sekitar. Jawapan, buat macam tadi. Okey. Yang kelima, semangat kejiranan banyak membawa kebaikan jika diamalkan dalam kalangan masyarakat kita. Huraikan faedah semangat kejiranan. Tema, semangat kejiranan. Kehendak soalan, faedah semangat kejiranan. Okey, itu saja daripada cikgu. Nombor 4 dengan nombor 5 cikgu tak bagi jawapan. Cikgu hanya bincang tema dan kehendak soalan. Cuba kamu buat sendiri. Okey, semuanya kamu buat dalam buku penulisan. Okey, bye.